إحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita sebagai sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari kita baca hadis yang ke-37, muka surat 154. Tajuk dia sabar menghadapi ujian. Ini antara tajuk yang paling saya takut mengajar. Paling takut. Duk main sembang kemas apa, saya kena ujian, takut tak sabar kan. Tak berani ingat kan. Yang paling raplah nak ajar tajuk ni. Sebab saya pernah diminta ceramah pasal tajuk ni. Dan tengah hari tu saya tengah duk prepare, cari ayat Quran, cari jenis-jenis sabar, cari hadis dan sebagainya. Petang tu nak keluar pergi ceramah, motor rosak padahal semalam baru servis. Semalam baru servis. Keluar-keluar motor rosak. Tak tahu tak ketahuan punca dia apa. Kan? Kira tersadar tengah jalan tu lah. Dan saya tak pergi ceramah. Dari sejak tu saya memang raplah kalau nak mengajar bab sabar kan. Takut kalau sebelum kita cerita bab sabar, Allah uji kita dulu. Nak tengok hang kemas ke tak kemas. Kan? Jadi semalam saya duk tengok kitab ni, saya rasa Allah esok bagi tajuk ni lah. Kan? Mula ingat nak tukar ceramah pasal rejab kan. Tapi tak apalah, kita baca agak pasal kita dah hujung-hujung kitab ni. Kita baca hadis ni, dia kata apa? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukahi yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah sesuatu pun yang menimpa seseorang muslim daripada bala bencana ataupun kesukaran ataupun kebimbangan ataupun keduka citaan ataupun kemelaratan ataupun kesedihan sehingga duri yang mencucuk kakinya, melainkan Allah menghapuskan dengannya daripada dosa-dosa. Hadis ni hadis yang masyhur lah, kita duk dengar ustaz-ustaz disebut kan, seorang yang berjalan atas dunia ni kalau tercucuk duri pun Allah ampunkan dosa dia. Kan? Maka kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, kita tak dapat lari daripada bala bencana dan musibah yang ada di atas dunia. Yang kadang-kadang musibah tu adalah musibah yang diperbuat daripada manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan? Segala kerosakan yang berlaku di atas muka bumi Allah, sama ada di daratan maupun di lautan, adalah berpunca daripada tangan-tangan manusia. Kadang pasal manusia sendiri, kan? Maka akan tertimpalah bencana dan musibah yang akan berlaku di atas dunia ni. Tak kira lah apa pun, seronok ke tak seronok ke. Kalau hidup kita ni hari-hari seronok yang tu tak betul kan. Orang gila yang hari-hari seronok. Kan? Tuan jumpa orang gila. Orang gila mah kerajaan dapur dah satu tempat, nama dia Wat Bahagia. Depa yang bahagia, orang lain daripada orang gila ni tak bahagia. Betul tak betul? Orang macam kita yang normal ni, setiap hari bangun mesti ada masalah. Kan? Saya masalah lampu stok merah, kita dah lambat dah nak pergi kerja. Kan? Saya masalah tu, saya masalah dengan bos, saya masalah dengan bini, saya masalah dengan anak, saya masalah di tempat kerja. Macam-macam jenis masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kan? Yang tu satu ujian yang Allah bagi kat kita. Kita kena tengok dari sudut yang positif. Ujian yang Allah bagi kat kita tu sebenarnya Allah nak melatih diri kita untuk menjadi orang yang lebih kuat. Kan? Batu bata lepas daripada dia dah dibentuk dalam bentuk dia tu, dia akan melalui satu proses apa? Proses bakar. Kan? Bila bakar ada yang pecah batu bata tu. Bila pecah tu, batu tu reject lah. Kan? Tapi setelah melalui proses pembakaran batu bata tu, yang mana kuat dan kukuh saja barulah diguna untuk buat bangunan. Kan? Nak apa? Proses dibakar tadi tu adalah untuk memberi kekuatan pada diri. Selalunya
manusia tak pernah senang dengan kejayaan. Manusia tak akan melajak dengan kejayaan, tapi manusia akan melajak dengan kegagalan. Semalam saya terbaca dalam Facebook, ada kawan tu dia tulis, dia kata kita tak akan melajak dengan keuntungan 100,000 yang kita buat, tapi kita hanya akan melajak dengan kerugian 100,000 yang kita dah silap buat. Betul tak betul? Kan? Kalau ada keuntungan 100,000, cerita habis lah kat orang kan. Oh, saya ni berjaya lah, bulan ni saya buat sale 100,000 kan, berjaya. Tapi kalau kita ada kerugian 100,000, di situ kita ni belajar macam-macam benda, macam-macam benda yang kita akan belajar. Maka daripada kesusahan-kesusahan yang tersedia di atas muka bumi ni, buat bagi manusia belajar lebih banyak kan. Mai duduk dengar kuliah, rasa sakit lutut, sakit pinggang, duk tunggu ustaz, duk ceramah tak mau berhenti pula. Orang dah bagi 40 minit lah, dia tiba sejam setengah, contoh kan. Adanya masalah tu, dia bawa apa? Dia bawa kursi sanak ni kan. Betul tak betul? Dia kursi sanak kan, dia bawa kursi sanak. Pasti ada masalah. Tu yang lahirnya kursi sanak. Pasti ada masalah memang pasal. Sebab tu lahirnya kepala pancok dalam rumah kita kan. Dulu orang kena keluar tengok gambar piramidi berapa ratus orang lama kan. Nak pergi jamban tu beratur apa lama. Last sekali tak ada mood nak berak. Boleh fikir nak berak tak ada mood kan. Aku tak ada cita rasa nak berak dah kan. Lepas tu pergi mandi pun orang beratur ramai ke. Apa tengok ke tak tengok gambar piramidi ni? Tengok kan. Pergi beratur ramai. Last sekali tiga-tiga masuk mandi macam kena air panas ya, keluar macam tu kan. Ada kesusahan tu nak pergi cari air telaga lah apa semua, maka orang fikir untuk nak buat air pek yang masuk dalam rumah, buka-buka senang kan boleh mandi. Tu ada kesusahan, maka di situlah orang kan belajar. Ada kesusahan orang nak pergi hospital, maka diciptalah ambulan. Ambulan pula cipta pun sangkut jam ke, adalah siren kan. Maka kesusahan tu manusia akan belajar banyak benda untuk buat sesuatu di atas dunia ni. Maka kita tengok apa yang disebut di sini. Hadis di atas menjelaskan tentang sabar di atas bala bencana yang datang daripada Allah Ta'ala dan bersyukur di atas segala kenikmatan yang dikurniakan pada kita. Adapun sifat sabar itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Manusia berhajat kepada sifat sabar di dalam segala keadaan. Firman Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul sabirin. Artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabda Nabi SAW, fi sabri ala ma takrahu khairun kathirun. Artinya bersabar terhadap perkara-perkara yang engkau tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Kan dia kata apa di sini? Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang sabar. Dan seorang yang apabila ditimpa musibah dan dia sabar, maka dia ni akan mendapat kebaikan yang banyak. Dan sabar ni tuan-tuan, orang kalau nak bercakap ni senang kan, tuan-tuan kita kena sabar, tuan-tuan kita kena sabar, tuan-tuan kita kena sabar. Tapi kadang-kadang orang yang suruh orang sabar tu pun dia pun tak boleh sabar kan. Tuan-tuan tengok dua orang yang bergaduh, dia tu duk keria-keria kat sini, jadi dikeria apa? Hang tak erti sabar. Nampak? Dia yang keria balik, hang tak erti sabar. Dia tu pun dah tak sabar sebenarnya. Betul tak boleh? Kan dia tu pun tak sabar lagi 2 minit kalau dia tu bagi mulut balik, silap belah dia nanti lompat, dia dijek kawan tu dah. Kan? Tapi dia suruh orang sabar, dia tak boleh sabar. Kan? Dia sendiri tak boleh sabar. Jadi benda tu adalah benda yang sangat susah, yang perlu dilatih ada dalam diri kita. Dan susah sangat kita nak abang. Satu hari saya nak khutbah Jumaat di Masjid Syed Yusof dekat dengan hospital. Sebelum saya naik tu, ada satu hamba Allah tu dia mai. Dia mai kat saya, dia kata muka dia raplah sangat. Dia mai, dia kata ustaz boleh tolong tak saya ustaz, tolong doa saya ke, buat sembahyang hajat ke. Awak siapa? Anak saya tak sihat ni, doktor baru bagi tahu, kata dia disahkan leukemia lah apa semua, dan keadaan dia terlalu teruk, terlalu lemah. Dan doktor kata dia mungkin tak panjang umur. Baru ya tak sihat doktor ni, abang saya. Saya kata anak umur apa? Dia kata anak umur 8 tahun. Laki ke perempuan? Anak laki. Dia mesti dapat anak tu, besar harapan dia. Dia tengok anak dia berjaya dalam hidup dan sebagainya. Tapi Allah takdir dia terima anak yang ada sakit, dan doktor abang kata dia ni tak ada harapan anak hidup. Ustaz, ada tak apa-apa kata-kata semangat dekat saya? Tuan-tuan, saya nak bagi kata semangat apa? Saya jadi bengong tu tak apa kata semangat yang saya boleh bagi.
Kawan tu baru dapat berita anak dia tu tak panjang umur, anak dia tu duduk dalam stage sakit yang sangat teruk. Member boleh main sembahyang lagi di masjid. Dia boleh keluar lagi tinggal hospital, dia main duduk di masjid, dia main nak sembahyang. Tu kira bapak tu dah cukup sabar. Takkan saya nak biar abang, tak apalah abang sabar lah. Kalau saya pergi cakap tu serupa saya ni macam tak ada feeling dengan manusia kan. Kalau saya biar abang, saya nak kata apa lagi? Saya tak boleh kata apa lah. Kan? Kalau saya yang duduk tempat tu silap lah, hari tu tak pergi sembahyang Jumaat apa. Kan, duduk tepi anak lah. Tapi dia dalam keadaan tu dia masih lagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Allah Taala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada orang Allah Taala bagi anak dia tu mati masa dia kecil. Pasal apa? Pasal dia adalah orang yang boleh tanggung dengan ujian. Ada orang dia tak boleh tanggung ujian tu, Allah tak bagi ujian tu, Allah bagi ujian lain. Dan ada orang Allah Taala bagi ujian masalah kewangan, daripada muda sampai tua ni tak pernah senang. Bila pun susah. Kan? Kerja bila satu hari buat 10 kerja sekalipun tak pernah senang, susah kerja. Kerja susah memanjang. Tentu Allah uji dia dari sudut kewangan. Pasal apa? Kawan ni pilih ujian kewangan lagu mana pun duk steady lagu tu ya. Satu hari makan nasi 3 kali ke. Kan? Bagilah pi raplah apa, tidur malam dia lena ke. Ada orang kena ada hutang 100,000, mampu tidur malam tak lena. Kan? Duk fikir nak terjun jambatan lah. Kat dia ni Allah bagi ujian lain. Ada orang dia tak boleh kena ujian sakit. Ada orang kita tengok dia kena ujian sakit ni teruk, teramat-amat sangat. Pasal apa? Kemampuan dia tu untuk menerima sakit tu. Kan? Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan masalah keluarga. Daripada muda sampai tua kerja duk bergaduh dengan bini lah. Tak pernah habis bergaduh dengan bini. Sampai kalau dia duduk rumah flat tu, mereka kira tahu mereka ni laki bini bila apa mesti bergaduh. Bergaduh ni daripada tingkat 18 boleh lari turun bawah, daripada bawah boleh lari ni tingkat 18 balik. Tapi anak nak orang. Kan? Anak nak orang. Mereka ni baik mampu biar mereka laki bini ni tu kita terus ambil tahu. Mula-mula mereka terkejut ke. Tapi lama-lama mereka tak peduli lah. Mereka kata mereka ni gila laki bini. Hari bergaduh teruk. Saya tengok mereka dua orang keluar naik motor pergi makan di Subaidah. Mereka jadi macam tu kan. Mampu biar mereka. Pasal apa? Yang tu ujian yang Allah bagi kat mereka. Kan? Mengikut kadar kemampuan masing-masing. Maka Allah sertakan dekat diri kita ni supaya adanya sifat sabar. Kan? Sabar dan syukur ni kalau kita tengok di bawah dia kata apa? Disebutkan dalam sebuah hadis ataupun asar bahawasanya iman itu terbahagi kepada dua. Pertama sabar dan kedua syukur. Dua benda ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bila Allah bagi nikmat, kita syukur. Bila Allah bagi musibah kat kita, kita sabar. Yang tu level kita orang awam. Level kita. Tapi level golongan-golongan sufi, golongan-golongan ulama, mereka terbalik daripada kita. Kan? Mereka terbalik. Allah bagi musibah, mereka syukur. Allah bagi kenikmatan, mereka sabar. Boleh tak boleh tuan? Yang tu lagi teruk kan. Kita main level orang awam ni, Allah bagi musibah, kita sabar. Allah bagi nikmat, kita syukuran. Sehari keluar sembahyang subuh, member hantar main mesej, ni petang ni kita jumpa ni, projek 14 juta kita dah close deal lah. Dia masuk, dia buat sujud syukur, alhamdulillah, lega lah, dapat projek 14 juta tu 2024 ni, selamat dia kata. Kan? Tu syukur, tak apa, patut lah dapat nikmat. Tiba-tiba dapat pula berita pula bini sakit ke apa ke, dia sabar biar tak apalah, nak buat macam mana, ujian Allah Ta'ala bagi kat kita. Yang tu normal lah. Tapi kalau tuan-tuan ditimpa musibah, tuan-tuan syukur, oh yang tu lagi kemas kan. Kereta langgar memusing, masuk dalam gau. Tuan-tuan keluar selamat, tak ada apa pun. Kereta hancur, total loss. Tuan-tuan keluar selamat. Keluar tu dia pergi buat sembahyang syukur 2 rakaat. Alhamdulillah lah, aku selamat lah. Dia boleh syukur lagi. Dia keluar, alhamdulillah, kereta yang teruk, aku selamat lagi. Boleh masa tu tuan-tuan cakap lah tu. In that level tu, boleh ke tak boleh kita kata alhamdulillah lah, kereta yang cebel aku okey. Kalau tuan-tuan boleh kata lagu tu, yang tu kira kemas. Dalam keadaan musibah, kita syukur. Dan tuan-tuan boleh sabar ketika mana mendapat nikmat. Yang tu lagi dahsyat. Member telefon, dia kata kita dapat 14 juta ambil kontrak. Dia kata tak apa, sabar lu, jangan duk kalut lagi. Kan, relax lu. Kan? Dia kata tak apa, lah ni aku tak mau fikir ni, tengah duk mengaji buat sabar kan. Sabar lu. Tuan-tuan, kalau boleh buat benda tu, Allahu Akbar. Yang tu lagi kemas kan? Yang tu lagi kemas. Dia kata apa?
Seseorang mukmin itu perlu kepada sifat sabar, terutama ketika menghadapi bala, bencana, kesusahan, kepayahan dan segala macam penganiayaan. Apabila seseorang itu ditimpa sesuatu musibah, dia tidak segera berputus asa, sebaliknya dia hendaklah bertenang dan berlapang dada, dan tidak berasa sempit dan bosan, dan tidak pula mengadu halnya ke sana sini, tetapi dia sentiasa tetap menghadapi. Kan, yang ini sikap orang yang beriman. Susah bila lagu mana pun tuan-tuan, jangan kita rasa sempit, rasa tak lapang dada, rasa bosan, rasa macam dah tak ada harapan dah dalam hidup. Tak ada. Kita orang Islam tak boleh ada sikap macam tu. Dan kita orang Islam, sesulit apa pun keadaan kita, kita kena sentiasa berlapang dada. Dan yang paling teruk, jangan duk pergi cerita hal kita sana sini. Kan? Ada orang dia bergaduh dengan lelaki dia semalam di rumah, sa'i pergi tempat kerja, dia cerita kat kawan dia, taulah lelaki aku ni leceh lah, hari-hari malam kerja duk pergi main futsal, aku ajak pergi pasal malam pun dia tak mau. Lah, pasal futsal dengan pasal malam pun dia pergi cerita kat orang. Ada orang Allah uji dia sikit susah tuan-tuan, kan? Dia pergi cerita sana sini, pergi cerita kat kawan dia, aku lah ni teruk lah, duit tak ada, tak tahulah pening kepala lah macam mana nak buat. Cerita habis kat orang. Kita susah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cerita pun cari orang yang tuan-tuan rapat, jangan cerita dekat orang ramai. Kan? Tuan-tuan bahagia ke tak bahagia rumah tangga, jangan pergi cerita kat orang ramai. Kan? Kadang-kadang ada orang dia baru kenal saya tak sampai 5 minit, dia londeh habis semua. Ha, dia cerita lah, saya pun tak tahu lah ustaz, pening kepala dengan bini saya macam tu, macam ni. Kita main nak dengar pun kita rasa aib. Kan? Kita rasa benda tu aib. Tak sepatutnya hang terus buka cerita aku tak kenal hang siapa. Kan? Ada yang main jumpa kita dia, ustaz saya ni single mother ustaz, saya ni lah seorang-seorang duk tanggung rumah ustaz, saya pun dah tak tahu lah ustaz macam mana nak buat. Tak, sabarlah. Satu lagi saya duk tengok trending sekarang ni, malam pagi ni ada rakaman, kan, nasihat untuk mak bapak. Nasihat mak bapak. Zaman lah ni memang zaman susah. Baru ni dia duk cakap pasal zaman ekonomi pasca Covid kan. Tu baru hari tu lah. Lani nak bercakap pula pasal ekonomi zaman digital. Ni duk main zaman digital lah. Macam-macam gila-gila main zaman digital lah. Aiskrim pun tak ada fikir lah. Pakai AI lah lukis. Abang ada suruh buat aiskrim, buah strawberry, bubuh yang tu, dia lukis punya cantik gila. Kita tak pernah makan aiskrim lagu tu, dia lukis. Kan? Zaman tu kan. Punya canggih zaman lah. Jadi tak dinafikan ramai orang yang susah. Tapi jangan jadi alasan kesusahan kita tu membebani anak-anak kita. Baru ni saya pergi isi minyak dekat Shell malam pukul 1 pagi. Saya belum keluar lagi, ada satu budak berdiri tepi kereta. Saya tengok budak ni baru umur, saya duduk agak-agak oleh sekolah menengah, saya dia tinggi. Saya buka pintu, dia kata, Assalamualaikum pakcik, saya jual ayam popcorn. Saya tanya dia berapa, dia kata satu tapau itu RM8. Saya kata kita apa ambil 2. Lepas tu saya pun kata saya, pakcik pergi bayar duit minyak tu, saya pakcik bagi, dia pun berdiri. Dah kebetulan saya duduk berdiri lama nak bayar tu, ada 2-3 orang lepas saya, bini saya pun keluar, dia bagi duit kat kawan ni. Saya patah balik, dia berdiri tadi tu, dia tak pergi mana lagi, dia berdiri. Dia dah bagi ayam lah, dah ambil duit lah, tapi dia tak pergi mana, dia berdiri tadi tu. Saya patah balik, dia kata, pakcik, terima kasih pakcik lah, pakcik beli kat saya. Saya tanya dia, sekolah mana? Dia habaq satu sekolah. Saya tak mau sebutlah sekolah tu. Sekolah tu tak salah apa kan. Dia habaq nama sekolah. Sekolah tu baru sekolah rendah. Pukul 1 pagi, sekolah rendah. Saya tanya, awak yang main berniaga ni main apa? Dia kata, tak, saya tolong mak saya susah. Tak, habis mak adik mana? Mak saya duduk sembunyi belakang surau tu. Budak-budak mereka jujur. Kan, mak saya sembunyi belakang surau. Saya tanya, awak mak sembunyi belakang surau yang suruh adik berniaga? Dia kata, tak, dia malu nak jual kat orang. Patut ke tak patut buat lagu tu? Patut ke tak patut seorang mak buat lagu tu? Apa abang kan? Patut ke tak patut? Jangan duk jegel saya macam tu. Patut ke tak patut? Tanya kat tuan imam kita. Patut ke tak patut mak? Dia kata, taklah ustaz kena faham lah mak dia susah ustaz. Ustaz tak boleh lah, tak, memang betul susah. Tapi patut ke tak patut dia membebankan anak dia yang sekolah rendah tu untuk pergi cari duit. Kerja bagi nafkah ni kerja siapa? Mak apa? Kan? Kita ni nak malu apa? Kita jual barang kita sini nak malu apa? Betul tak boleh? Kalau kita malu nak jual makanan yang kita makan, yang kita buat, tak kira lah ayam popcorn ke apa,
Kalau kita malu nak jual, macam mana kita harap orang nak beli kita punya produk? Kan? Tak salah pun, tak ada apa pun yang menjatuhkan maruah seorang perempuan tu. Kalau tadi dia yang berdiri tadi tu, dia yang jual ayam popcorn tu, dan dia biar anak dia tidur di rumah, anak dia dapat rasa satu suasana hidup sebagai seorang budak-budak. Kalau kita buka baca dalam mana-mana kitab ulama kata budak-budak tu sepatutnya kena main, bagi dia main. Budak-budak tu sepatutnya masa tu masa yang dia nak kena belajar, bagi dia belajar. Kenapa kita bebankan dia dengan kesusahan-kesusahan kita? Tapi kadang-kadang saya nak cakap macam ni pun tak berani. Orang kata, lah ustaz tak tahu, ustaz tak duduk dalam kasut dia, ustaz cakap senang kan? Orang dimarah kat kita. Tapi tak sepatutnya kesusahan kita dijadikan alasan untuk membebankan budak-budak. Kan? Sepatutnya kita ke depan. Kalau dia berdiri tepi anak dia pun jadi ya. Kan? Dia kata saya pun tak gamak nak tinggal anak saya seorang di rumah, tak ada siapa nak jaga, tu yang saya bawa dia main sekali. Ni tak, dia pergi sembunyi belakang surau, duduk tang kursi bagus, duduk lepak. Kan? Dia lepas anak dia suruh pergi menghadap orang, dan berapa orang dah reject anak dia. Dan saya pun fikir mesti anak saya suka makan ayam popcorn tu, mesti saya pun beli 2. Sebab kalau beli 1 lah memang set minit habis. Kan? Jadi saya beli 2. Kan? Untuk mereka nak makan. Kalau saya pula hari tu rasa macam aku tak mau beli, mesti dia pun lagi raplah. Aku dah jual, berapa banyak orang dah reject aku punya ayam popcorn tu, lagi akan bagi kesan yang buruk dekat dia. Bila saya pula pergi kata tak apa, ambil 2, bagi kat pakcik 2. Lepas saya fikir anak saya makan kot, kalau dia main jual benda ni saya pun mungkin tak beli. Saya kata tak apalah, pakcik tak minat kalau saya kata lagu tu. Mungkin dia lagi fed up. Tapi saya kata beli 2, tuan-tuan tahu, daripada kereta saya sampai dia nak pergi kat mak dia tu 10 kali dia duduk sapu muka. Dia rasa macam lega lah aku dapat jual 2 ni. Mungkin saya kalau dia tak jual, mak dia dimaki lah. Ada satu hari, ada satu kakak tu dia buat tu, dia pukul anak dia depan orang. Pasal apa? Pasal anak dia tak jual barang. Anak dia tak boleh close deal. Budak umur 7-8 tu dia nak close deal apa? Dia yang hampir paksa dia. Saya hari tu kira memang, saya pun dulu anak hantu kan, sebelum jadi ustaz kan. Saya kira hari tu nak sepak lah kakak tu kan. Saya memang marah dia. Saya tahan bodoh ke apa ni, hang satu mak apa ni. Saya marah dia, hantar jaga aku buat report polis baru hantar kan. Dia boleh pukul anak dia sebab apa? Anak dia tak boleh pergi jual tisu yang dia suruh jual kan. Itu antara satu benda yang sangat tak bagus. Susah kita macam mana sekalipun, janganlah kita cerita sana sini. Saya tak tahu lah ya Allah, sejak kebelakangan ni saya berniaga ni, punya ramai orang minta duit kat saya, ramai gila. Saya hantar mesej, ustaz saya nak minta pinjam ustaz 50 boleh ustaz, mak sakit di kampung nak pergi tengok mak ustaz. Esok pula ada orang minta ustaz ustaz tolong. Ada satu perempuan tu dia hantar mesej, ustaz dia tak panggil ustaz, panggil abang boleh tak? Dia budak muda ni, baru umur 20 lebih lah. Dia kata abang nak minta tolong saya boleh, laki saya baru dapat kerja, tapi gaji bulan depan baru dapat, susu anak di rumah habis dah, nak masak pun tonggas habis dah, semua habis dah, tak ada apa lah. Nak tak tahu dah nak buat apa. Boleh tak abang bagi pinjam sikit duit kat saya? Saya pun nampak dia, cara dia tu macam laih Saya tanya dia, okay, tak apa, anak minum susu apa, pakai pampers apa abang aku. Saya pun pergi lah beli susu dengan pampers tu 2 kotak, 2 bungkus. Lepas tu beli beras, beli gula, beli ayam 2 ekor, belilah sikit-sikit punya benda. Tapi sikit-sikit pun kena kat 300 kan. Beli yang tu, beli yang ni apa semua. Lepas tu saya tinggal dekat kedai. Saya kata, okay, sehari hang dengan lelaki yang senang, hang main ambil. Dia tanya, abang tak boleh hantar main rumah? Weh, banyak cantik muka. Aku dah tolong beli dah kat hang, suruh biar hantar di rumah lah. Ingat aku kerja welfare ke apa kan. Tak apa, saya tak lah, aku tak tahu abang suruh lelaki yang bawa ambil. Tak, lelaki saya sibuk lah, dia duk kalut sikit. Tak ada yang kata lelaki yang baru dapat kerja kan. Baru dapat kerja nak kalut apa, aku dah kerja lama kalut kan. Saya lelaki yang balik kerja, seorang main ambil di kedai aku. Tak ada masa dah nak layan. Kita tinggal di kedai. Saya dia main naik motor, lelaki bini dengan anak 2 orang lu usung. Kita tengok tak agama. Lepas 50 nak ambil 50 kat dengan barang tadi kita beli 350 dah bagi dah. Yang best dia apa? Bulan depan dia tanya, abang, bulan ni punya barang macam mana? Allah. Nampak kan? Tak apa salah hang usaha. Hang muda ni, badan kuat, gagah, perkasa. Apa salah hang usaha benda ni? Tak. Suka meminta-minta dekat orang. Tu satu sikap yang tak bagus. Agak-agak bulan tu nak jawab apa? Penyapu tiba kat hang. Betul tak betul? Bukan aku bagi pampers lah, bagi penyapu kat hang. Ni kadang-kadang ada orang yang dia menggunakan anak dia sebagai
benteng untuk dia meminta-minta dekat orang. Dia tak sabar dalam urusan nak mencari rezeki, dia tak sabar. Saya tak tahu pasal apa. Kan ada anak-anak muda zaman sekarang ni sikap dia macam tu, nak duduk relax, tak mau kerja. Tak dinafikan ramai juga anak muda yang usaha. Ada, tapi ada sebahagian daripada anak muda, saya tak kata semua, sebahagian dia nak tak mau buat kerja, nak duduk relax, nak main TikTok, kan, nak main, kalau filter TikTok tu memang dia katam lah. Kan, saat lagi tengok story WhatsApp dia, filter ni, sai filter tu, sai filter ni, sai filter tu, sai filter ni, mai depan muka kita, muka pecah rumah. Kan, muka pecah rumah, bukan memang muka penyama lah. Tapi saat lagi dia tak mau usaha dalam hidup untuk nak buat sesuatu. Kita offer kerja, tak apa, hang tak nak duit kan, hang susah kan, hang main kerja kan abang. Abang banyak gaji kan. Yang tu pun tak mau. Kan, tak, saya mau duit ya, bukan saya mau minta kerja. Dia abang dia, tak, saya nak minta tolong ya, nak minta tolong so bagi 100 ya. Bukan saya mau kerja. Taklah kalau hang kerja, hang tak dapat 100, hang dapat lebih. Mula-mula hang dapat 1,500, hang buat overtime, hang dapat OT, saya aku bagi bonus sekarang. Tak. Saya mau 100, saya bukan minta kerja. Dia boleh buat kering lagu tu. Agak-agak lagu tu semua kena ambil dengan penyapu apa pun tiada kan. Kan kadang-kadang keram. Ni sikap yang kadang-kadang tak ada satu sifat kesabaran dalam nak menghadapi kesusahan-kesusahan hidup. Kan, dia tak sabar, dia nak result segera. Kan, mesti nak makan mi segera, burger segera kan. Jadi result keputusan tu pun dia nak keputusan yang segera. Kan, itu kesilapan yang berlaku. Dan dia kata apa? Sikit kita baca, Allah Ta'ala dengan penuh rasa rendah diri dan khusyuk memohon dan merendah diri kepadanya sambil bersangka baik terhadap Allah Ta'ala. Setelah itu hendaklah dia meyakinkan dirinya bahawa segala bala bencana yang ditimpakan oleh Allah ke atas dirinya adalah ujian yang diiringi dengan berbagai-bagai kebaikan yang banyak. Antaranya meningkatkan darjatnya, menggandakan pahala serta menghapuskan dosanya. Kan? Orang yang Allah Ta'ala timpakan ujian sebab Allah nak angkat martabat dia. Allah nak hapuskan dosa dia dan Allah nak bagi pahala dekat dia. Sebab tu Allah bagi ujian. Dan kita tengok sikit ni, sabar itu ada beberapa kategori. Yang pertama, sabar seorang mukmin memerlukan kesabaran yang banyak di dalam mengerjakan segala ketaatan kepada Allah. Sabar ni ada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Tuan-tuan nak buat taat dekat Allah ni pun kena sabar ke? Kan? Tuan-tuan duduk kuliah. Tuan-tuan kalau tak sabar, tuan-tuan tak main kuliah. Kan? Kalau tak sabar, tak main kuliah. Kalau kita tak sabar, kalau saya tak sabar, saya pun tak main kuliah. Kan? Allah, pagi-pagi ni celapak main kat lepak pula. Kena ada kesabaran untuk main sini. Kan? Kena ada kesabaran tu yang nak buat untuk kita bangun tahajud. Ada kesabaran yang nak buat bagi kita sembahyang duha. Ada kesabaran yang nak buat bagi kita boleh puasa, tahan lapar kita daripada subuh sampai maghrib. Itu semua perlu kepada kesabaran. Untuk buat ketaatan kena sabar. Ada orang dia tak sabar. Ada orang dia sembahyang, dia kata apa, sembahyang pun susah ha? Tak pernah kaya-kaya. Tengok orang yang tak sembahyang pula kaya. Last kali dia buat apa? Dia tak pergi sembahyang. Dia tak pergi dalam masjid. Dia kata taklah kalau pergi masjid pun tengok depa ni perangai dalam masjid pun teruk. Kan? Bergaduh dengan aku bergaduh dengan hang, tok imam satu bergaduh dengan tok imam dua, pengurusi bergaduh dengan setiap usaha. Ngarut ah. Kan? Jadi dia tak sabar dah untuk buat amal ibadat. Pasal apa? Dia pergi ambil contoh depa tu. Kan? Padahal sinilah tempat untuk kita nak mencari keredaan Allah. Dia tak peduli dah benda tu semua. Jadi orang yang hilang kesabaran dalam melakukan ketaatan, dia akan berhenti daripada buat kebaikan. Kan? Itu sabar yang jenis yang pertama. Sabar yang kedua, dia kata apa? Sabar seorang mukmin sentiasa memerlukan kesabaran yang kuat untuk membenteng dirinya daripada melakukan maksiat. Dan sabar yang kedua adalah sabar supaya tidak melakukan kemaksiatan. Kan? Kita ni ada nafsu. Kan? Nafsu ni akan dorong kita, dan hasutan syaitan tu akan dorong kita untuk buat maksiat. Kan? Semua orang tak ada terkecuali akan ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Dan kita kena sabar. Tiba-tiba jumpa member lama kata apa ni lah ni jadi ustaz juga tapi kelab. Kan? Dia pun sabar. Tak aku tak salah, aku berubah, aku tak mau. Dia tak terikut hasutan kawan dia, tak terikut hasutan nafsu dia.
maka dia adalah orang yang sabar daripada tidak melakukan kemaksiatan. Itu sabar yang kedua. Dan sabar yang ketiga adalah sabar yang kuat untuk mengawal dirinya dari memenuhi keinginan hawa nafsu. Kan? Dalam kitab ni dia kata sabar daripada memenuhi keinginan hawa nafsu tu, kalau ikutkan tu, saya rasa lah lebih baik yang ketiga tu disamakan dengan yang kedua lah. Yang ketiga tu adalah sabar dalam menghadapi bala bencana. Tu 3 jenis sabar. 3 jenis sabar. Sabar yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua, sabar dengan tahan nafsu supaya tak buat maksiat. Sabar yang ketiga, sabar daripada bala bencana. Saya rasa yang tu lebih tepat. Sebab ketiga-tiga sabar ni ada kepada Nabi Allah Yusuf AS. Dia ditimpa musibah, dilemparkan dalam telaga. Yang tu sabar daripada ujian. Yang kedua, dia digoda oleh isteri Al-Aziz. Dia sabar tidak berzina dengan isteri Al-Aziz. Dia sabar daripada tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, dia sabar dalam melakukan ketaatan. Bila dia dah pegang dah kekayaan negara Mesir, adik-adik beradik dia meminta maaf dekat dia sebab dulu dia buat layak dia, dia maafkan kesalahan dia. Dia sabar dalam melakukan ketaatan. Tu 3 jenis sabar yang ada, kan? Yang kita kena ada dalam diri kita, kan? Dan yang bila ditimpa bala bencana, kita sabar. Tuan-tuan, saya tak tahu pasal sejak kebelakangan ni saya pergi kuliah, pergi ceramah. Saya kadang-kadang pergi ceramah, saya tengok, alah kita pergi ceramah ni muka sama lah. Kan, tak? Doktor kalau tak duduk tanya ni, duduk tanya tu. Kan? Pak Ngah duduk tanya ni orang ni, kalau tak Pak Ngah duduk sana. Kan? Saya siap apa tempat apa. Kan? Siap apa tempat apa ni. Kan? Jadi bila saya main kuliah, kalau saya tengok hampa tak ada, saya nanti susah hati. Kan? Awak Pak Ngah tak nampak ni, kan? Awak doktor tak main hari ni, susah hati. Bila saya duduk pergi kuliah kadang-kadang, saya tanya, mana kawan ni tak nampak barang ni? Bukan hari ni tak nampak dah, berbulan-bulan tak nampak dia, apa cerita? Dia abang, ustaz, dia sakit ustaz. Sakit apa? Tak tahu ustaz. Tiba-tiba dia tak mau jumpa orang, dia tak mau main masjid. Kan, dia duduk rumah seorang-seorang, dia tak mau bercakap dengan siapa, kita hantar WhatsApp pun dia tak mau reply, tak call pun dia tak jawab. Tak tahu ustaz, dengar cerita dia kena sakit kemurungan. Tak, bukan orang yang kita tengok dia bukan orang yang ada masalah. Kita tengok dia orang yang dari segi duit ringgit, ada duit ringgit. Tengok anak-anak pun belajar dah habis, semua dah kerja dah, seorang kerja doktor, saya kerja, dia kerja tu. Nak tengok dia bukannya ada masalah pun, dia relax, pencen pun gaji banyak. Kita pun susah hati awak kawan ni jadi lagu ni. Saya pergi ceramah pula sini, sama ke kawan tu? Kan? Tanya mana pergi lama tak nampak. Tak tahu ustaz, dia sakit. Awak dia sakit apa? Tak tahu ustaz, dia kena kemurungan. Dia kena anxiety. Kan? Ni ramai orang tu. Kan? Jaga-jagalah diri kan. Saya kadang-kadang terlampau banyak tekanan kan. Kadang-kadang tak ada tekanan duit ringgit, tapi bos duk buat leceh. Hari-hari masuk kerja bos bising. Kan? Pasal bos bising tu, dia punya sakit hati, dia tak tahu nak apa, lasi kena terus penyakit kemurungan. Kan? Jadi kadang-kadang sampai ada orang boleh terjun pergi bunuh diri tu. Kan? Kita nak salahkan dia pun tak tahu kan? Sebab waktu tu dia burn out, otak burst dah tak boleh fikir. Kan? Jadi kesusahan apa sekalipun, kita perlu ada kesabaran dalam diri kita. Kan? Saya ada kenal satu hamba Allah. Dia ni orang baik, orang kaki semayang, orang pergi masjid. Satu hari dia pergi terjun bangunan. Kan? Terjun, tapi tak mati, patah pinggang. Kan? Tak mati kawan ni, dia patah pinggang. Kan? Bila cek balik apa semua, dia kata tak tahulah, saya tak tahu nak kata apa. Dia jenis orang pendiam, apa, introvert. Kan? Dia orang jenis pendiam, tak hati bercampur. Hari-hari bini dia dibising ni kata. Kan? Dia tak pernah jawab pun, bini dah bising. Tapi bini dia dibising. Yo ni apalah saya, seluar gantung tak kena lah, saya kain pelekat lipat tak betul lah, saya yang tu lah, saya yang ni lah. Last sekali dia, bila dia duduk makan dalam lah, dia fikir apa bini aku duduk bising hari-hari. Kan? Last sekali dia fikir apa-apa, leceh, jawab pun susah. Ada orang yang bini dia bising, ada dia bising balik kat bini dia. Kan? Pak dia bising-bising apa? Kan? Dia bising balik kat bini dia. Tapi dia jenis tak suka bergaduh dengan orang. Kan? Bini dah bising, dia duduk simpan. Lah sekali satu hari dia habis sembahyang subuh, dia fikir, ya biar aku terjun lagi bagus ya. Biar baru dia boleh ada akal sikit. Terjun pula pergi tak mati pula. Pergi patah pinggang lah. Kan? Lagi bini dah bising kat dia. Kan? Lagi apa orang terjun bagi aku susah, aku nak jaga ni. Kan? Tuan-tuan nampak tak? Jadi kadang-kadang manusia ni,
dia akan ada macam-macam. Kunci dia apa? Kunci dia sabar. Kunci dia sabar. Kan? Ada seorang wali Allah ni, saya lupa dah nama dia, tapi cerita dia best. Kan? Dia jadi wali tu hanya kerana dia sabar dengan perangai buruk bini dia. Ada orang dia wali, dia jadi wali pasal puasa banyak, sembahyang sunat banyak, zikir banyak. Tapi kawan ni dia jadi wali hanya kerana dia sabar pasal bini dia suka merorot. Cerita ni di Yaman kalau tak silap saya. Kan? Satu hari bini dia duk bising-bising bebal kat dia apa semua. Dia pun malas nak layan bini dia, dia bungkui semua. Dia kata aku nak pergi duduk dalam gua, pergi bertapa lagi bagi. Kan? Dia pun angkatlah beg-beg dia semua, dia pun pergilah di satu tempat khalwat. Bila dia sampai tempat tu, dia tengok ada 3 orang dah duduk tang itu lagi awal. Kan? Ada 3 orang yang duduk tang situ lagi awal. Tu dia tanya, "Apa main duduk sini buat apa?" Dia kata, "Taklah, kami mengasingkan diri pada orang ramai pasal kami nak ibadat. Nak duduk tang ni, kami hari-hari sembahyang zikir puasa, sembahyang zikir puasa kami duduk. Habis hangpa makan apa?" Dia kata, "Tak, kami sat lagi akan bila mai time makan, 3 orang ni nanti doa ke Allah. Kan? Jadi ya Allah, ni makan pagi ni ya Allah kami lapar nak makan ni ya Allah. Allah hantar makan kat depa." Sat lagi mai tengah hari, kawan yang kedua ni pula doa, "Ya Allah, apa ni kami lapar ya Allah hantar." 3 orang dah makan tengah hari. Mai makan malam pun sama juga. Kan? Lepas tu bila depa dah duduk di situ dah, kawan ni pergi duduk dengan depa. Kawan ni pun dah duduk makan pagi, makan petang, tengah hari apa. Depa kata, "Syekh pula doa." Kan? Minta makan. Kami dah doa dah minta makan. Dia pun doa. Dia doa, makan mai depan mata. Depa ni terkejut kan. Dia ni kemas kan? Doa makan sampai, kita duk ingat kita yang kemas, makan doa makan sampai. Rupanya dia pun doa makan sampai. Dah habis makan, dia tanya, Syekh doa apa tadi?" Dia kata, "Aku doa simple lah. Ya Allah, macam mana depa ni doa supaya makan sampai, hang pun bagi makan ni sampai." Kan? Depa doa makan sampai, kalau aku doa makan tak sampai, malu muka aku. Kan? Jadi macam mana hang makbul doa depa makan sampai, hang makbul lah juga doa aku makan sampai. Kan? Dia kata, aku doa lagu tu. Dia tanya oleh kat depa, "Hang doa macam mana?" Dia kata, "Kami doa macam ni. Ya Allah, dengan keberkatan Syekh ni bin Syekh ni, tolonglah bagi makan. Syekh tu bin Syekh ni nama kawan ni." Kan? Nama kawan ni. Kan? Rupanya Syekh ni punya nama, saya lupa dah nama dia apa, tapi depa doa dengan nama kawan ni, "Ya Allah, bagi rezeki kat kami." Kan? Allah bagi rezeki kat depa pasal kemuliaan orang ni. Kawan ni jadi wali, lepas tu macam mana dia jadi wali? Dia kata, "Aku sabar dengan perangai buruk bini aku." Bini dia pun wali. Bini dia bukan cak ayam. Bini dia pun wali juga. Kan? Kalau kita ikut dalam sejarah hidup cerita tu, bini dia juga adalah seorang wali. Tapi bini dia hari-hari suka bising kat dia. Kan? Dia jadi wali tu sebab dia sabar dengan perangai bini dia. Kan? Jadi kesabaran tu penting. Kan? Kesabaran tu penting dalam hidup kita supaya kita tak jadi orang yang cepat burn out. Kita boleh mengurus emosi kita. Kan? Kadang-kadang duk jadi macam-macam ni pasal hilangnya sifat sabar tu. Jadi mudah-mudahan, saya berhenti dekat itulah. Pasal yang bawah tu nak cerita pasal syukur, kita akan bincang lebih panjang lah. Kalau syukur tu kita cerita panjang kan? Apa jenis syukur yang ada. Tapi yang kita nak fokus pada hari ni adalah bab sabar. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dengan apa yang kita baca pada pagi ni, dan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kat kita untuk kita jadi orang yang terus sabar dalam istiqamah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita baca doa sikit. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa an al hisab. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.